Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Yang Dipertua, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Barisan Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, khususnya Yang Berhormat Ketua Pembangkang, ahli-ahli Yang Berhormat Dewan Negeri sekalian, Ketua Jabatan, pegawai Kerajaan Negeri dan Persekutuan, tidak lupa juga rakan-rakan media dan juga anggota-anggota keselamatan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya, Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana di petang yang berbahagia ini, saya diberikan peluang untuk turut serta dalam sesi perbahasan belanjawan negeri Perak bagi tahun 2023 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar pada minggu lalu, iaitu pada hari Khamis 22 hari bulan Disember 2022, sempena persidangan tahun yang pertama Dewan Negeri yang ke-15 Perak Darul Ridwan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pengundi-pengundi di kawasan Dun Kuala Kurau yang telah memilih saya lagi sekali, khususnya anak-anak muda yang telah memberikan peluang kepada saya lagi sekali untuk mewakili kawasan Dun Kuala Kurau bagi penggal yang ke-15. InsyaAllah mandat rakyat yang telah diberikan kepada saya untuk penggal ini akan dilaksanakan dengan sedaya upaya dengan izin Allah SWT bagi membawa suara rakyat di dalam Dewan yang mulia ini bagi meneruskan agenda pembangunan dan juga penyelesaian masalah-masalah rakyat demi kesejahteraan dan keharmonian pelbagai lapisan masyarakat di Dun Kuala Kurau. Saya juga ingin mengucapkan tahniah juga kepada gabungan, Kerajaan Gabungan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional yang telah berjaya membentuk kerajaan baru di negeri Perak yang mana telah diwakili oleh parti-parti daripada DAP 18 kerusi, UMNO 8 kerusi, PKR 5 kerusi, MCA 1 kerusi dan juga Amanah 1 kerusi. Dan berdasarkan analisis awal keputusan pilihan raya umum yang lalu, kita nampak jelas bahawa polarisasi kaum ataupun corak pengundian berdasarkan kaum yang mana ada kaum bukan Melayu majoritinya memilih Pakatan Harapan, manakala kaum Melayu memilih Perikatan Nasional. Jadi ini satu trend yang tidak berapa baiklah untuk di segi keharmonian kaum di negeri Perak, dan ia juga sudah tentu akan memberikan cabaran dan juga menguji kebijaksanaan kerajaan baru yang dibentuk, memandangkan Perak adalah sebuah negeri yang multirasial di mana rakyatnya berbilang kaum, bangsa, agama dan juga budaya. Bagi pihak pembangkang pula, insya-Allah kami daripada Gabungan Perikatan Nasional yang telah diberikan mandat akan terus memegang peranan yang penting sebagai wakil rakyat yang bertanggungjawab, menjadi juru bicara rakyat serta memenuhi peranan sebagai semak dan imbang kepada pihak kerajaan demi kesejahteraan seluruh rakyat di negeri Perak. Pembentangan belanjawan 2023 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar pada minggu lalu dengan tema Perak Makmur Rakyat Sejahtera telah menarik perhatian pelbagai pihak, antaranya agihan peruntukan
yang sama rata kepada semua 59 ya, ada adun termasuk pembangkang ya, yang mana bertujuan untuk pelaksanaan projek-projek kecil, program-program dan juga perbekalan. Keputusan Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk memberikan peruntukan yang sama rata kepada semua adun-adun pada kali ini adalah satu perubahan yang ditampilkan ini selaras dengan titah Baginda Tuanku, dan ini sewajarnya juga diberikan pujian ya, kerana pada pandangan saya ianya tidak pernah berlaku sebelum ini ya. Dan agihan peruntukan ini juga boleh oleh kerajaan negeri sudah tentu dapat memberikan manfaat dan kelegaan kepada wakil-wakil rakyat, terutamanya yang mewakili kawasan-kawasan DUN luar bandar ya, termasuk kawasan saya lah ya, kawasan luar bandar yang sudah tentu memerlukan peruntukan yang munasabah lah untuk kami semua ya, menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan lebih berkesan ya. Saya juga ingin mohon pertimbangan Yang Amat Berhormat Menteri Besar supaya semua wakil-wakil rakyat termasuklah pembangkang ya, turut dijemput dan dilibatkan di dalam mesyuarat jawatankuasa tindakan pembangunan daerah yang kebiasaannya diadakan sebulan sekali. Sebab mesyuarat ini sangat penting kepada semua wakil-wakil rakyat, sama ada pihak kerajaan ataupun pembangkang, kerana di situlah tempatnya segala permasalahan rakyat dapat dibincangkan dengan kehadiran semua ketua-ketua jabatan di peringkat daerah. Kalau tidak, kami hanya ada peluang di sidang DUN saja untuk membahaskan segala permasalahan rakyat, dan mungkin hanya setahun dalam 3 kali saja. Jadi bagi saya tidak praktikal lah ya. Jadi sudah sewajarnya saya mohon ya pertimbangan Yang Amat Berhormat Menteri Besar untuk diberikan peluang kepada kami juga wakil rakyat pembangkang untuk hadir dalam mesyuarat tindakan pembangunan di peringkat daerah. Begitu juga dengan program-program kerajaan negeri yang lain seperti yang telah disebut oleh Yang Berhormat pada Manjui tadi, seperti program kad perak prihatin ya, program bantuan kotak makanan, program tabaruk hari kematian, program derma siswa pendidikan, program rumah perakku dan lain-lain juga, supaya turut dilibatkan juga peranan dan kerjasama oleh wakil-wakil rakyat daripada pihak pembangkang ya. Ini adalah tujuannya adalah untuk memudahkan urusan rakyat, untuk mengurangkan kerana birokrasi, di samping kita nak supaya hasrat kerajaan negeri ya untuk segala bantuan dan juga peruntukan daripada pihak kerajaan ini dapat disalurkan kepada semua lapisan masyarakat yang berhak dan layak tanpa mengira fahaman politik ya, kaum dan sebagainya. Berhormat Timbalan Yang Dipertua, seterusnya saya memohon keizinan untuk meneruskan perbahasan dengan menyentuh isu-isu di kawasan saya sendiri, di kawasan DUN Kuala Kurau ya. Ini adalah untuk perhatian dan juga pertimbangan pihak kerajaan negeri. Ada 2 perkara sahaja. Yang pertama berkaitan permohonan untuk membina sebuah Dewan Orang Ramai di Pekan Kuala Kurau. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini bahawa di Pekan Kuala Kurau sehingga kini masih belum terdapat Dewan Orang Ramai yang dibina oleh pihak kerajaan untuk menampung keperluan penduduk serta orang ramai bagi menjalankan pelbagai program dan juga aktiviti. Rasanya mungkin mukim Kuala Kurau antara mukim yang sehingga sekarang masih lagi belum mempunyai Dewan Orang Ramai yang agak besar dan selesa ya. Sekitar Jun 2020, Mantan Yang Berhormat Menteri KPKT ketika itu, iaitu Datuk Hajah Zuraida Kamarudin telah mengadakan lawatan kerja ke Parlimen Paribunta dan telah memberikan kelulusan secara prinsip ya untuk berkaitan dengan permohonan untuk membina sebuah Dewan Orang Ramai di Pekan Kuala Kurau. Untuk makluman Dewan Yang Mulia juga, isu tapak Dewan tersebut telah pun diselesaikan dan sekarang
saya difahamkan dalam proses pewartaan sebagai tapak dewan, di mana lokasinya sangat strategik, iaitu di dalam Pekan Kuala Kurau. Ya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjaya menyelesaikan isu tapak cadangan untuk membina Dewan Orang Ramai, iaitu antaranya ialah Pejabat Daerah dan Tanah Krian, ya, Majlis Daerah Krian dan juga pihak JKR Krian. Justru kini saya memohon semua pihak kerajaan negeri berusaha untuk mendapatkan dana yang secukupnya lah, ya, bagi merealisasikan hasrat dan juga impian penduduk di Pekan Kuala Kurau yang telah menunggu sekian lama untuk mendapatkan sebuah Dewan Orang Ramai. Perkara yang seterusnya yang ingin saya suarakan di dalam Dewan yang mulia ini adalah berkaitan dengan cadangan pembangunan RPT ataupun rancangan perkampungan tersusun Kampung Tok Ngah Mukim Kuala Kurau, ya, iaitu berkaitan dengan cadangan pembinaan RPT ini. Untuk fasa yang pertama, proses pengambilan tanah seluas kira-kira hampir 10 ekar dan proses pembayaran pampasan kepada pemilik tanah sekitar 4 juta ringgit telah pun berjaya diselesaikan. Dan untuk makluman juga, idea asal cadangan pembangunan projek RPT ini bermula pada tahun 2018 adalah untuk menyusun semula kampung Tok Ngah, iaitu sebuah kampung tradisional Melayu yang terletak di pinggir Pekan Kuala Kurau yang telah terjejas akibat pembinaan jajaran baru jalan raya, ya, iaitu Jalan 7 Jambatan Kuala Kurau. Ya. Akibat pembinaan jalan raya baru ini di kawasan tersebut, harga tanah di kawasan sekitar Kampung Tok Ngah telah melonjak tinggi dan kita bimbang jika kerajaan tidak berbuat sesuatu, penempatan orang-orang Melayu di pinggir Pekan Kuala Kurau lambat laun akan terjejas dan mungkin akan lenyap pada satu masa nanti. Justru cadangan pembangunan RPT Kampung Tok Ngah amat relevan demi kepentingan jangka panjang pada masa hadapan. Pembangunan RPT Kampung Tok Ngah Mukim Kuala Kurau ini diharap dapat membantu menyediakan peluang, ya, kepada rakyat untuk memiliki rumah dengan harga yang berpatutan kepada mereka yang berkelayakan, terutamanya penduduk-penduduk asal Kampung Tok Ngah, termasuk mereka yang telah berpindah kerana pembinaan jalan raya yang merentasi kampung mereka. Ya. Juga mungkin peluang boleh diberikan juga kepada penduduk-penduduk yang berhampiran, ya, yang layak, yang belum memiliki rumah, ya, untuk mendapatkan sebuah rumah yang selesa dengan harga yang berpatutan, ya. Contohnya kampung-kampung seperti Parit Mak Ali, ya, Parit Abbas, Kampung Tok Adam, Batu 14, Kampung Nelayan dan sebagainya. Ya. Justru saya memohon supaya projek ini dapat dilaksanakan dengan segera oleh pihak kerajaan negeri dengan menyediakan dana awal bagi tujuan tambakan tanah di tapak projek RPT tersebut. Ya. Dan saya juga memohon supaya pihak UPEN, ya, dengan kerjasama pihak LPHP, ya, ataupun lain-lain agensi dapat mengkaji dan melaksanakan model pembangunan perumahan yang sesuai, ya, dengan keperluan penduduk di situ dengan harga yang mampu milik. Ya. Dan Tuan Timbalan yang Dipertua, Yang Berhormat Timbalan yang Bertua, sebelum saya mengakhiri ucapan perbahasan pada petang ini, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan sertifikat penghargaan kepada semua pihak yang telah bersama-sama menjayakan persidangan Dewan Negeri tahun yang pertama, ya, bagi penggal yang ke-15. Justru Kuala Kurau dengan ini menyokong. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat dari Kuala Kurau.
Seterusnya, dijemput Yang Berhormat dari kawasan Air Kuning untuk memulakan perbahasan. Dipersilakan.